Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang saya hormati semua wakil-wakil media yang hadir petang ini dan sahabat-sahabat saya daripada Perkhidmatan Awam Persekutuan dan juga Negeri. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudari sekalian ke Majlis Pengumuman Laporan Suruhanjaya Siasatan Pendatang Asing di Sabah. Seperti mana kita semua sedia maklum, kerajaan telah membuat keputusan supaya satu Suruhanjaya ditubuhkan bagi menyiasat isu kebanjiran warga asing di Sabah yang telah hangat diperkatakan dan diperbincangkan oleh pelbagai pihak, khususnya di Sabah. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memperkenankan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Pendatang Asing di Sabah menurut Seksyen 21D dan Seksyen 31 Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 pada 6 September 2012 dan menetapkan 8 terma rujukan bagi Suruhanjaya ini, iaitu yang pertama, untuk menyiasat jumlah pendatang asing di Sabah yang diberikan kad pengenalan biru dan kewarganegaraan. Yang kedua, untuk menyiasat sama ada pemberian kad pengenalan biru atau kewarganegaraan kepada pendatang asing di Sabah adalah menurut peruntukan undang-undang. Terma ketiga, untuk menyiasat sama ada pendatang asing di Sabah yang memegang kad pengenalan biru, resit pengenalan sementara atau kewarganegaraan secara tidak mengikut undang-undang telah didaftarkan dalam daftar pemilih. Yang keempat, untuk menyiasat sama ada pihak berkuasa yang berkenaan telah mengambil apa-apa penambahbaikan kepada prosedur amalan standard, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan bagi mengelakkan apa-apa ketidakteraturan dari segi undang-undang. Yang kelima, untuk menyiasat dengan lebih lanjut mengenai prosedur amalan standard, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan berhubung dengan pemberian kad pengenalan biru atau kewarganegaraan kepada pendatang asing di Sabah dengan mengambil kira standard dan norma antarabangsa yang terpakai bagi Malaysia dan untuk mengesyorkan apa-apa pindaan atau perubahan untuk memantapkan dan menambah baik prosedur amalan standard, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan itu. Terma yang keenam ialah untuk menyiasat sebab-sebab peningkatan populasi di Sabah mengikut kategori yang berikut. Pertama, warga Sabah yang menetap di Sabah termasuklah mereka yang diberikan kad pengenalan biru dan kewarganegaraan melalui sijil kelahiran, iaitu kes pendaftaran lewat. Yang kedua, pekerja asing, termasuk ahli keluarga mereka. Yang ketiga, pendatang asing tanpa izin, termasuk keluarga. Dan yang keempat ialah pelarian. Dan dalam terma ini perlu meniti kesannya terhadap bilangan yang mendaftar dalam daftar pemilih. Terma rujukan yang ketujuh ialah untuk menyiasat implikasi sosial ke atas masyarakat di Sabah yang berbangkit daripada pemberian kad pengenalan biru atau kewarganegaraan kepada pendatang asing di Sabah. Dan terma rujukan terakhir yang ke-8 ialah untuk menyiasat bilangan pendatang asing di Sabah yang telah diberikan kad pengenalan biru atau kewarganegaraan dengan mengambil kira status mereka sebagai orang tidak bernegara atau stateless.
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong seterusnya telah berkenan melantik bekas Ketua Hakim Besar Sabah dan Sarawak Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Amar Steve Shim Lip Keong sebagai pengerusi Suruhanjaya, manakala ahli-ahli Suruhanjaya lain ialah Yang Berbahagia Tan Sri Herman J. Luping, bekas Peguam Negeri Sabah, Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima Profesor Dr. Kamaruzaman Haji Ampon, bekas Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah, Yang Berbahagia Datuk K.Y. Mustafa, bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, dan Yang Berbahagia Tan Sri Henry Chin Poi Wu, bekas Ketua Polis Kuala Lumpur. Yang Berbahagia Datuk Sharifuddin Kasim, bekas Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, yang kini merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, telah dilantik sebagai Setiausaha Suruhanjaya. Suruhanjaya ini selesai menjalankan siasatannya, memuktamadkan hasil siasatan dan seterusnya mempersembahkan laporannya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 14 Mei 2014. Yang amat berhormat Perdana Menteri selanjutnya telah membentangkan hasil laporan Suruhanjaya ini kepada Jemaah Menteri pada 16 Julai 2014. Laporan Suruhanjaya ini disediakan dalam dua bahasa, iaitu dalam versi asal bahasa Inggeris yang mengandungi 368 muka surat dan versi bahasa Malaysia yang mengandungi 427 muka surat. Boleh saya tunjukkan ini adalah versi bahasa Malaysia dan ini versi bahasa Inggeris. Okey, ini laporan yang akan diedarkan. Saya rasa secara jualan kepada orang ramai. Okay. Seterusnya, Suruhanjaya ini telah membuat pendengaran lisan selama 43 hari, mulai 14 Januari 2013 sehingga 9 September 2013 di Kompleks Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, Sabah, dan ianya merupakan prosiding terbuka dan dibuat secara telus di mana orang awam atau orang ramai dibenar hadir dan memerhati pendengaran lisan ini. Suruhanjaya juga telah mengambil kenyataan ke atas 361 orang, mendengar keterangan daripada 211 orang saksi yang terdiri daripada pegawai kanan kerajaan, ahli politik, penulis buku, tahanan pelarian dan orang awam, meliputi 5,000 muka surat, 177 eksibit termasuk carta, gambar, statistik, surat, arahan rasmi, komentar dan artikel, serta mengadakan lawatan ke 5 buah perkampungan pendatang asing terpilih. Dalam menjalankan tanggungjawabnya, Suruhanjaya ini telah dibantu oleh 3 orang pegawai pengendali dari Jabatan Peguam Negara, pasukan penyiasat seramai 15 orang pegawai yang terdiri daripada pegawai polis Diraja Malaysia dan pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan 5 orang pegawai urustia dari pelbagai jabatan. Kerajaan ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada bekas pengerusi serta ahli-ahli Suruhanjaya Siasatan Pendatang Asing di Sabah kerana telah berjaya menyiapkan laporan siasatan ini serta di atas komitmen dan dedikasi yang telah diberikan oleh mereka sepanjang tempoh lantikan. Kerajaan juga mengucapkan terima kasih kepada bekas Setiausaha Suruhanjaya, pegawai pengendali, pegawai penyiasat serta semua mereka yang terlibat dalam siasatan ini. Sukacita saya memaklumkan bahawa Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 21 November 2014
telah bersetuju supaya hasil siasatan dan laporan Suruhanjaya ini diumumkan kepada orang ramai dan laporannya dijual. Sehubungan itu, saya ingin memaklumkan bahawa laporan dalam versi bahasa Melayu dan versi asal bahasa Inggeris akan dijual pada harga RM100 senaskah. Orang ramai yang berminat untuk membeli laporan ini boleh berbuat demikian di Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah di Kota Kinabalu dan di Kementerian Dalam Negeri Putrajaya mulai jam 9 pagi esok hari Khamis 4 Disember 2014. Seterusnya, izinkan saya mengumumkan hasil siasatan laporan Suruhanjaya berkenaan. Suruhanjaya setelah mengambil kira hasil siasatan dan keterangan daripada saksi-saksi serta bahan-bahan eksibit yang dikemukakan sepanjang siasatan, merumuskan bahawa rumusan ini adalah mengikut terma rujukan. Bagi terma rujukan pertama, Suruhanjaya menganggap keterangan daripada saksi yang berbahagia Datuk Jariah binti Muhammad Said, Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, bekas Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, mengenai bilangan kad pengenalan baru yang dikeluarkan kepada pendatang asing, iaitu 67,675 dan bilangan pendatang di Sabah yang diberi kerakyatan sejak tahun 1963 hingga 31 Ogos 2013, iaitu 68,703 orang sebagai angka rasmi yang didasarkan kepada rekod Jabatan Pendaftaran Negara. Anggaran bilangan pendatang asing di Sabah yang diberikan kad pengenalan Malaysia secara haram dan tidak sah oleh Suhakam yang diambil dari pengiraan saksi Dr. Chong Eng Leong dan saksi-saksi lain jauh melebihi angka ini. Berhubung dengan terma rujukan kedua, Suruhanjaya mendapati tidak terdapat petunjuk yang jelas bahawa tata cara yang berhubungan dengan pengemukaan maklumat dan dokumen yang diperlukan dalam pengeluaran kad pengenalan telah dilanggar oleh Jabatan Pendaftaran Negara, seperti mana diperuntukkan di bawah National Registration Rules 1972 dan tata cara yang digunakan pakai oleh pihak berkuasa didapati teratur. Perkara yang salah ialah tata cara telah disalahgunakan oleh pemohon dengan memberi maklumat tidak tepat dan selepas itu pengesahan maklumat oleh ketua kampung dan sebagainya. Suruhanjaya mendapati penggunaan akuan berkanun atau surat akuan yang sebenarnya memudahkan dan menyerlahkan penyalahgunaan. Suruhanjaya turut menyentuh mengenai tanggapan yang salah oleh banyak pihak berkaitan kewarganegaraan dan kad pengenalan. Suruhanjaya menegaskan bahawa kad pengenalan biru bukan merupakan bukti sebagai rakyat Malaysia. Ia hanya keterangan tentang kerakyatan Malaysia. Seseorang perlu menjadi rakyat Malaysia terlebih dahulu sebelum berhak mendapat kad pengenalan. Bagi terma rujukan ketiga, tiada keterangan dikemukakan kepada Suruhanjaya bahawa apa-apa kerakyatan yang diberikan kepada pendatang asing yang tidak mengikut perlembagaan persekutuan. Walau bagaimanapun, terdapat keterangan yang mencukupi untuk menunjukkan bahawa pendatang yang bukan rakyat Malaysia diberi kad pengenalan biru secara haram oleh sindiket atau individu tertentu
dan selepas itu mendaftar diri mereka sebagai pengundi dalam daftar pemilih berdasarkan kad pengenalan mereka. Berdasarkan kepada keterangan yang menyeluruh, Suruhanjaya dapati bahawa terdapat orang bukan warga negara mendaftar dalam daftar pemilih tetapi tidak dapat ditentukan bilangan sebenar mereka. Terma rujukan keempat dan kelima. Suruhanjaya mendapati Jabatan Pendaftaran Negara telah melaksanakan pelbagai inisiatif sebelum ini untuk meningkatkan dan menambah baik sistemnya secara beransur-ansur dalam menangani penyalahgunaan yang dilakukan oleh sindiket atau individu tertentu. Ini termasuklah pengeluaran kad pengenalan secara berpusat, centralization, dengan menggunakan sistem pengecaman cap jari bersepadu, Automated Fingerprint Identification System, AFIS. Format kad pengenalan ditukar. Langkah-langkah menambah baik tata cara pengendalian standard pengeluaran kad pengenalan dengan memperkenalkan ciri keselamatan yang baik serta berkesan, penubuhan unit khas Sabah dan Sarawak untuk menangani permohonan kad pengenalan bermasalah, unit bergerak yang ditugaskan menjalankan usaha pendaftaran kelahiran, perkahwinan dan kematian di kedua-dua negeri tersebut serta memanfaatkan agensi lingkap information system dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dalam menentusa maklumat yang meragukan. Melalui lingkap ini sebanyak 78,340 nama telah berjaya dikeluarkan daripada daftar pemilih atas sebab meninggal dunia. Mengenai terma rujukan ke-6, Suruhanjaya menekankan perlunya membezakan antara pendatang tanpa izin dengan pelarian. Secara umum terdapat 5 kategori pendatang asing, iaitu pertama, mereka yang memasuki Malaysia tanpa dokumen yang sepatutnya. Yang kedua, mereka yang ingkar dengan kontraknya. Ketiga, mereka yang menyalahguna permit atau pas. Keempat, orang yang tinggal melebihi tempoh permit atau pas. Dan akhir sekali yang kelima, anak-anak orang yang dilahirkan di Malaysia dan kelahirannya tidak didaftarkan. Pelarian pula ialah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya berdasarkan ketakutan yang berasaskan terhadap penindasan atas alasan agama, kewarganegaraan, bangsa, kepercayaan politik dan sebagainya. Manakala orang tidak bernegara pula, stateless person, ialah orang yang tidak mempunyai negara dan kerakyatan termasuk orang yang kewarganegaraannya belum ditentukan. Suruhanjaya mendapati penghijrahan peringkat pertama pendatang awal ke Sabah dari Pulau Sulu bermula pada lewat abad ke-15 lagi, iaitu sebelum kedatangan orang Spanyol ke Filipina di mana wujud bentuk politik yang koheren dan pertalian budaya antara pelbagai kumpulan etnik yang menetap di Sabah, Filipina dan Indonesia. Suruhanjaya juga mendapati faktor utama yang menyumbang kepada kemasukan pendatang asing tanpa izin yang ramai ke Sabah ialah motivasi ekonomi. Antara faktor penolakan push factor kepada kemasukan pendatang asing tanpa izin yang ramai adalah disebabkan terdapatnya pengangguran besar-besaran di selatan Filipina dan Indonesia mulai tahun 1978. Berdasarkan keterangan di hadapan Suruhanjaya, pemberontakan Mindanao pada tahun 1970-an
merupakan faktor penyumbang utama kemasukan pelarian yang ramai ke Sabah. Sungguh pun perjanjian damai termeterai, realitinya masih wujud keadaan yang tidak menentu di selatan Filipina, menyebabkan pelarian enggan kembali ke negara asal dan memilih untuk terus berada di Sabah yang aman dan selamat. Suruhanjaya juga mendapati terdapat keterangan-keterangan yang mencukupi tentang penglibatan sindiket atau individu tertentu yang korup dalam pengeluaran kad pengenalan Malaysia dan dokumen lain secara haram. Ini menjadikan pendatang asing tanpa izin tidak menghadapi sebarang kesukaran dalam memperolehi kad pengenalan, sijil kelahiran dan dokumen-dokumen lain dalam menjadikan diri mereka sebahagian daripada rakyat Sabah. Satu lagi sebab utama bagi pengaliran pendatang asing yang tidak dikawal selia dari Filipina dan Indonesia ialah kedudukan geografi, di mana Sabah mempunyai garisan pantai melebihi 1,700 kilometer. Semua saksi yang memberi keterangan sama ada pelarian maupun penghijrahan ekonomi tidak menghadapi apa-apa kesukaran memasuki Sabah. Suruhanjaya turut menyentuh mengenai projek IC yang telah dibangkitkan oleh saksi-saksi dari kalangan ahli politik, penulis, wartawan dan orang ramai, di mana Suruhanjaya telah membuat kesimpulan bahawa terdapat kebarangkalian projek IC ini wujud pada semua masa yang material, namun ia hanyalah berdasarkan keterangan 5 orang saksi yang bukan saja tidak tertakluk kepada pemeriksaan balas, malah merupakan bekas pegawai dan kaki tangan Jabatan Pendaftaran Negara Sabah yang pernah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 berkaitan penglibatan mereka di dalam pengeluaran kad-kad pengenalan secara haram. Seterusnya mengenai terma rujukan ke-7. Suruhanjaya mendapati sukar untuk merumuskan implikasi sosial yang wujud memandangkan tiada kaedah yang dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan berkaitan untuk membezakan mereka yang menerima kad pengenalan biru atau kewarganegaraan daripada rakyat Malaysia yang tulen. Statistik atau data yang dikemukakan oleh agensi tersebut adalah termasuk pendatang yang telah memperolehi kad pengenalan atau kerakyatan. Namun begitu, amat nyata sekali bahawa kemasukan pendatang asing ini telah mengakibatkan kos perbelanjaan kesihatan dan kawalan penyakit meningkat, kehilangan hasil oleh kerajaan akibat aktiviti penyeludupan pelbagai barangan yang tidak dapat dikutip, peningkatan kegiatan jenayah serta peningkatan kos menanggung perbelanjaan pengurusan banduan merupakan implikasi sosial yang amat jelas kepada kita semua. Berhubung dengan terma rujukan ke-8 yang terakhir, Suruhanjaya telah menjawabnya secara khusus, tetapi Suruhanjaya telah menyentuh mengenai bilangan mereka ini di bawah terma rujukan pertama, iaitu seramai 3 orang sahaja. Selain daripada melaksanakan siasatan ke atas 8 terma rujukan yang ditetapkan, Suruhanjaya turut menyarankan agar pihak berkuasa memperluaskan operasi Ops Bersepadu untuk mengusir pendatang asing di Sabah seperti mana dilakukan di negeri-negeri di semenanjung Malaysia secara agresif. Suruhanjaya turut memuji inisiatif yang dilaksanakan oleh Jabatan Kehakiman Sabah dalam mewujudkan mahkamah bergerak dalam membantu rakyat di kawasan pedalaman Sabah
untuk akses kepada pendaftaran kelahiran lewat bagi bayi-bayi yang dilahirkan tanpa sijil. Dalam mencari penyelesaian ke atas isu kebanjiran pendatang asing di Sabah, Suruhanjaya telah meneliti 3 cadangan dari saksi-saksi. Cadangan pertama ialah menarik balik semua kad pengenalan yang diberi secara haram. Sungguh pun Suruhanjaya mendapati cadangan ini mempunyai merit tersendiri, tetapi timbul kesukaran dalam mekanisme untuk mengenal pasti dan mengesan pemegang kad pengenalan. Cadangan kedua iaitu memperkenalkan kad pengenalan Sabah kepada penduduk Sabah yang asli. Walau bagaimanapun, Suruhanjaya mendapati tiada sebarang mekanisme pelaksanaan dikemukakan oleh mana-mana saksi. Dan cadangan ketiga, iaitu penubuhan satu jawatankuasa tetap mengenai orang asing di Sabah dan didukung oleh sebuah jawatankuasa pengurusan mengenai orang asing. Sehubungan itu, Suruhanjaya telah mengesyorkan supaya 2 cadangan dipertimbangkan oleh kerajaan, iaitu pertamanya, penubuhan sebuah jawatankuasa tetap mengenai pendatang asing di Sabah. Jawatankuasa tetap ini akan dibantu oleh suatu jawatankuasa pengurusan pendatang asing, Management Committee on Foreigners, yang diberikan kuasa yang secukupnya. Kedua, sekiranya cadangan penubuhan jawatankuasa tetap tidak dipersetujui oleh kerajaan, Suruhanjaya mengesyorkan supaya satu majlis penasihat mengenai pendatang asing ditubuhkan dengan dipengusikan oleh profesional dan dianggotai oleh pegawai kanan kerajaan, tokoh korporat, tokoh akademik, wakil pengamal perundangan, wakil pejabat peguam negeri dan lain-lain pihak yang bersesuaian. Sehubungan itu, sukacita saya mengumumkan bahawa kerajaan telah bersetuju menerima syur Suruhanjaya supaya satu jawatankuasa tetap mengenai pendatang asing di Sabah ditubuhkan. Jawatankuasa tetap ini akan dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, dan jawatankuasa tetap ini akan melaporkan kepada Jemaah Menteri atau Kabinet yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Keahlian, terma rujukan serta bidang kuasanya akan ditetapkan pada masa terdekat. Walau bagaimanapun, jawatankuasa kerja yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan, Timbalan Ketua Menteri Sabah, akan ditubuhkan. Jawatankuasa kerja ini akan di antara lain meneliti isu-isu yang dibangkitkan oleh laporan Suruhanjaya ini serta maklum balas aduan dan pandangan masyarakat Sabah untuk dipertengahkan kepada jawatankuasa tetap mengenai pendatang asing. Saya ingin menegaskan bahawa kerajaan mempunyai keazaman dan komitmen yang tinggi untuk mencari penyelesaian bagi masalah ini secara menyeluruh dan berterusan. Bahkan sebelum laporan ini disiapkan lagi, kerajaan telah dan sedang melaksanakan tindakan-tindakan berkaitan beberapa perkara yang disentuh oleh Suruhanjaya. Ini termasuklah yang pertama, penubuhan Eastern Sabah Security Command ESCOM pada 25 Mac 2013 yang berperanan memantapkan keselamatan dan kedaulatan negara daripada kumpulan-kumpulan yang mengancam keselamatan negeri Sabah seperti kemasukan pendatang tanpa izin di sepanjang kawasan pantai timur Sabah. Seterusnya, kerajaan telah melaksanakan operasi bersepadu mengusir pendatang asing
seperti mana di negeri-negeri di Semenanjung secara berterusan. Sejak tahun 2012 sehingga akhir November 2014, seramai 40,654 pendatang asing yang menyalahi peraturan imigresen telah diusir keluar dari Sabah, iaitu seramai 29,981 pendatang dari Filipina dan 10,055 pendatang dari Indonesia dan 618 pendatang dari negara-negara lain. Pecahan saya telah sebutkan tadi, operasi ini akan diteruskan tanpa henti. Okay. Seterusnya, Jabatan Imigresen Sabah turut merangka penambahbaikan terhadap penguatkuasaan sedia ada, termasuk melalui penubuhan unit intelijen dan seterusnya memperkasa unit forensik Jabatan Imigresen Sabah bagi membantu lebih banyak pendakwaan dilakukan dan menaik taraf talian dan sistem sedia ada bagi membolehkan sistem biometrik dilaksanakan sepenuhnya. Bagi mengelakkan kekeliruan serta persepsi yang salah di kalangan orang ramai, Jemaah Menteri pada 14 November 2014 telah memutuskan supaya penggunaan terminologi rekod kelahiran untuk mendaftar kelahiran kanak-kanak bukan warga negara, the stateless, diguna pakai dan bukannya sijil kelahiran yang diluluskan untuk warga negara. Warna untuk rekod kelahiran ini juga adalah berbeza dengan sijil kelahiran. Keputusan ini dibuat untuk memastikan bahawa sijil kelahiran yang diantaranya diperlukan untuk mendaftar warga negara tidak disalahgunakan oleh mereka yang bukan warga negara. Keputusan Jemaah Menteri ini telah pun diumumkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa lawatan kerja rasmi ke negeri Sabah pada 16 November 2014. Kerajaan amat berharap agar dengan pengumuman laporan siasatan Suruhanjaya ini, isu mengenai pendatang asing di Sabah tidak lagi digembar-gemburkan. Kerajaan ingin menumpukan segala perhatian ke hadapan atau way forward dalam menyelesaikan isu pendatang asing di Sabah ini dan menjadikan Dapatan Suruhanjaya sebagai panduan dan rujukan utama. Dapatan Suruhanjaya telah pun mengesahkan bahawa pengeluaran kad pengenalan dan kerakyatan oleh Jabatan Pendaftaran Negara adalah mengikut syarat-syarat, peraturan-peraturan, undang-undang berkaitan dan perlembagaan negara. Kerajaan juga telah mengambil tindakan ke atas mereka yang mengeluarkan kad pengenalan dan dokumen-dokumen lain tanpa mengikut lunas undang-undang. Ini jelas menunjukkan bahawa isu projek IC yang dibangkitkan tidak timbul. Marilah kita semua sama-sama bersatu memberikan kerjasama kepada jawatan kuasa tetap mengenai pendatang asing di Sabah yang bakal ditubuhkan dan sama-sama membangunkan Sabah sebagai sebuah negeri yang maju, makmur serta aman, damai. Sekian, terima kasih.